Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa ila a'immatil mujtahidin la siyama imamuna syafi'in wa khususan ila sahibi hadzal kitab wa ila kulli masyayikhina wa kulli masyayikh wa ila jami'il muslimina wal muslimat syai'u lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmatak wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah kita sambung kembali pengajian kitab Bidayatul Mubtadi pada muka surat 3 baris yang ke-16 daripada atas. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Kemudian daripada bahasan sifat nafsiyah yang kita sebut dah sebelum pada ni, iaitu sifat wujud dan sifat salbiyah dan sifat ma'ani. Kemarin masuk sifat ma'ani berkaitan dengan qudrat, iradah, ilmu, hayat, sama', basar. Cuma dalam tertib yang didatangkan oleh musannif ni lain daripada kebiasaan yang didatangkan dalam kitab. Biasanya dalam kitab tu kitab ilmu tauhid lah, dia datangkan dengan bahasa qudrat, iradah dulu, baru hayat. Tapi di sini dia datangkan dengan bahasa hayat, kemudian barulah ilmu, ada qudrat, iradah, sama', basar, kalam. Ni kerananya nak bahas sesuatu sifat-sifat yang lain yang kita kata sifat ma'ani yang ada pada Allah Ta'ala. Secara orang panggil kira-kiranya tanpa ada sifat hayat, maka bagaimana kita nak boleh terima adanya sifat ma'ani yang lain. Jadi oleh kerana hayat tu seolah-olah saja syarat di atas nak ada sifat ma'ani yang lain, maka musannif pengarang kitab dia mulakan dulu bahasa sifat hayat. Dan ini diperlakukan oleh sesetengah guru-guru kita, ahli ulama kita, bila nak bahas sifat ma'ani, ada setengahnya membahaskan dengan hayat dulu. Walaupun kebiasaannya kalau dalam kitab qudrat, iradah, ilmu, hayat kemudian, tapi dibahaskan hayat terlebih dahulu, kerana seolah-olah syarat bagi nak ada sifat ma'ani yang lain adanya sifat hayat. Kerana tak terima di kita adanya kuasa kehendak tadi tanpa adanya sifat hidup, sifat perhidup yang telah kita bahaskan sebelum pada ni. Cuma dia hanya seolah-olah saja. Kerana apa? Kerana sifat Allah Ta'ala
sifat di antara sifat-sifat Allah ni dia tak memerlukan, maksudnya dia ni tidaklah lemah hingga memerlukan sifat yang lain kena ada baru ada dia tak. Seperti mana yang kita telah bahas ke, sifat Allah ni sifat yang sempurna, zat Allah ni zat yang sempurna. Kalau kita bahas ke sifat-sifat yang lain, sifat yang lain tu dia berhajat kepada zat. Adanya zat, adanya satu zat barulah boleh adanya sifat. Adapun sifat Allah ni sifat yang sempurna, ada pada zat yang sempurna itu dikatakan secucuk. Memang orang panggil padai sifat hak sempurna dengan zat yang sempurna. Bukan kata lemahnya sifat saat ni tu sifat Allah hingga nak menupai di zat Allah Ta'ala, tidak seperti mana makhluk tadi. Baik, kemudian daripada itu, daripada dia dah bahas dah berkaitan dengan sifat ma'ani, iaitu kalam yang terakhir hak kemarin kita bahas ke, wajib bagi hak Allah Ta'ala 7 sifat pula, yakni wajib pada hukum akal, dengan makna tak diterima pada akal kita Allah Ta'ala tu tak ada sifat ni. Yang kita panggil dengan yang dinamai akal dia, akal 7 sifat ni sifat maknawiyah. Jadi sifat maknawiyah ni sifat yang sepakat pada adanya di Allah Ta'ala, cuma berkhilaf pada perlu kira suku ke tak perlu kira. Kita sebut dah dulu berkaitan dengan Asy'ariyah dan Maturidi, berlaku khilaf pada nak mengira suku sifat maknawiyah ni daripada sifat ma'ani. Atas pendapat yang masyhur, pendapat Maturidinya, kira suku ni sifat maknawiyah, kaunuhu qadiran kaunuhu hayyan ni kira suku di atas adanya qudrat pada Allah Ta'ala. Kerana dianya ialah sifat hal, keadaan. Baik. Jadi berlaku khilaf pada nak kira suku ke ataupun tak perlu kira suku. Berlaku khilaf. Tetapi pada sabitnya ada sifat maknawiyah tu pada Allah Ta'ala, keadaan Tuhan tu hak berkuasa, berkehendak, keadaan Tuhan hak mengetahui tu, hak tu sepakat. Sama ada daripada pihak ahli sunnah kita Asy'ari Maturidi ni dan puak Mu'tazilah. Puak Mu'tazilah pun mengakui ke sifat maknawiyah ni, maksud kata keadaan Tuhan yang kuasa, keadaan Tuhan yang mengetahui itu ada pada Allah Ta'ala. Maksudnya Allah Ta'ala tu berkeadaan kuasa, berkeadaan mengetahui itu. Dan keadaan kuasa, keadaan mengetahui itu Allah Ta'ala tu pasti berkeadaan kuasa, berkeadaan mengetahui. Cuma beza kita dengan Mu'tazilahnya, kita dah sebut dah juga. Bezanya ialah kita ni keadaan Tuhan mengetahui saat ni tu dengan sifat ilmu, dengan sifat kudrat, dengan sifat iradat yang ada pada zat Allah. Jadi Allah Ta'ala saat ni tu mengetahui keadaan dia, mengetahui selagi mana dengan adanya sifat ma'ani tadi pada Allah Ta'ala. Sifat itulah hak wujud pada Allah Ta'ala nya. Adapun Mu'tazilah dia kata keadaan Tuhan itu yang mengetahui, ada Allah Ta'ala tu mengetahui dengan zat, tidak dengan sifat. Kita mengetahui dengan sifat pengetahuan yang ada pada zat Allah Ta'ala. Situ. Jadi masalah maknawiyah ni, keadaan Tuhan kuasa mengetahui ni, hak ni sepakat, tak kira lah daripada pihak mana. Jadi mana-mana kita yang menafikan kata keadaan Tuhan ni dengan sifat-sifat sempurna ni, dia nafi satu saja, maka rosaklah akidah saat ni membawa pada kufur. Sebab tu kalau kata Allah Ta'ala tidak kuasa, tak apa lagi. Jangan maksud kata Allah Ta'ala tak ada sifat berkuasa, tak ada sifat kudrat, tak apa lagi, tak bawa pada kufur. Tapi kalau kata tak ada sifat berkuasa dengan makna lemah, tu kufur. Lagi mana tak ada sifat berkuasa dengan makna lemah? Maksud katanya keadaan Tuhan tu lemah. Kalau kata Tuhan tu tidak bersifat dengan kudrat,
Tetapi kata keadaan Tuhan tu kuasa, supaya Mu'tazilah dia menafikan hanya sifat ma'ani, maka hak tu hanya membawa pada fasik, tak membawa pada kupu lagi. Baik. Tu kena halusi lah pada nisbah benda-benda gitu. Jangan pula kita gaduh pada nak mengkufurkan. Jadi kita kena faham molek situ, barulah boleh kita nak letak bawa pada kupu ke tak bawa pada kupu. Jadi bahasa kita betul-betul ni, sebelum pada masuk bahasa fiqh lagi akan datang tu, bahasa yang sangat kita kata berat jugalah, kerana berkaitan dengan iman dengan kupu seseorang. Hayyun, kaunuhu hayyan, artinya yang hidup. Keadaan Tuhan yang hidup, dan mustahil ia Allah bersifat dengan mati, yang mati. Dan alimun, yakni kaunuhu aliman lah. Adapun yang hidup, yang mengetahui itu kena pada Tuhan dah. Kaunuhu aliman, keadaan Tuhan yang mengetahui. Bila Tuhan tu sifat alim, bersifat dengan ilmu, maka keadaan dia tu aliman. Dan mustahil ia Allah bersifat dengan beban. Ni semua kita dah bahas dah. Cuma kita tak bahas secara detailnya berkaitan dengan takluk dia, tugas. Kita ada dah sebut dulu lebih kurang, tapi tak sebut secara detail lah. Sifat hayat dia tak ada tugas apa-apa. Cuma seolah-olah dengan ada dia nak boleh ada sifat makni yang lain. Kena tanda begitu. Adapun sifat ilmu, dengan dia saat ni tu Allah Ta'ala, orang panggil takluk dia nya takluk inkishaf. Inkishaf ni ternyata, terbuka di Allah segala perkara. Benda wajib, benda mustahil, benda harus, semua Tuhan tahu. Bukan tahu kata benda mustahil tu rupa-rupa begini, tidak. Tuhan tahu kata benda mustahil tu tak akan ada sama sekali. Harus Tuhan tahu benda tu akan ada, akan tak ada. Akan ada kita sekarang, lagi akan hak lepas, tu semua Tuhan tahu. Wajib, benda wajib seperti zat dan sifat Allah, Allah Ta'ala tahu juga. Allah Ta'ala tahu kata benda wajib tu mesti ada. Zat dan sifat dia tahu. Hak ni dia tahu, semua ni dia tahu kata sedia kala lagi dah hak mustahil tu tak akan ada. Hak harus zat ni tu akan ada ataupun akan tak ada. Cuma beza pada samuk dan basar. Samuk dan basar pun inkishaf juga. Cuma inkishaf pada samuk dan basar ni, tahu Allah Ta'ala pada masalah samuk dan basar ni ialah Tuhan ternyata juga Tuhan mendengar dan Tuhan melihat sesuatu benda yang ada. Benda hak tak ada Tuhan tak dengar, tak lihat. Tapi Tuhan tahu. Jadi Allah Ta'ala mendengar dan melihat zat dia yang sedia kala. Allah Ta'ala mendengar dan melihat sifat dia yang sedia kala. Bila dia mendengar dan melihat sedia kala lagi lah. Sebab benda ni benda yang ada sedia kala. Berbeza benda harus seperti kita ni, Tuhan dengar, Tuhan lihat apabila benda tu ada. Dia Tuhan tak dengar, dia Tuhan tak lihat semasa mana benda tu belum ada. Tapi tahu tu tahu. Dia Tuhan mendengar tiap-tiap benda yang ada walaupun benda tu tak berbunyi. Dia Tuhan melihat tiap-tiap benda yang ada walaupun benda tu tak berbentuk. Kita ni melihat benda yang ada, yang berbentuk, yang berhadapan dengan kita, yang tidak bertabir dengan kita. Allah Ta'ala melihat ke semua perkara walaupun benda tu tidak berbentuk. Supa suara ni adalah kerana tu didapat oleh panca indera pendengar kita. Tuhan melihat. Warna tak bersuara, Tuhan mendengar walaupun tak bersuara. Hayat. Baik, dan ilmu artinya tahu Allah Ta'ala, dan mustahil ia Allah bebal, artinya tiada mengetahui akan kelakuan barang sesuatu. Itu maksud apa nama? Baik. Aliman artinya tahu, dan mustahil ia Allah bersifat yang bebal.
dan qadirun, kaunuhu qadiran, artinya yang kuasa, keadaan Tuhan yang kuasa. Dia nak maknawiyah ni kaunuhu itulah, kaunuhu qadiran, keadaan Tuhan yang kuasa. Dan mustahil ia Allah bersifat dengan lemah. Jadi kuasa kudrat ni takluk dianya takluk taksir. Taksir ni memberi kesan daripada tak ada kepada ada kepada ada kepada tak ada, kecil pada besar. Dia panggil taksir. Yang memberi kesannya ialah kudrat, bukan kalam. Kalam sifat perkata ni takluk dianya, tugas dia ialah dilalah. Dilalah yakni memberitahu, menunjuk. Seperti Allah Ta'ala menyatakan keadaan diri dia yang mesti ada. Allah Ta'ala nyatakan benda yang mustahil. Allah Ta'ala nyatakan benda harus. Itu takluk bagi kalam. Kalam dia tidak memberi kesan daripada tak ada kepada ada. Ada pun ayat innama amruhu iza arada syai'an tu, pada ayat surah Kursi, ayat Yasin, surah Yasin itu, nama amruhu iza arada syai'an an yakula lahu kun fayakun. Apabila sesuatu yang Allah Ta'ala kehendak tu, maka Allah Ta'ala kata kun, maka benda tu jadi. Inilah hak jadi bahasa. Bahasannya ada sesetengah yang menyatakan sesuatu benda tu ada dengan kata Tuhan kata jadi. Tak dengan Tuhan kata jadi, maka benda saat ni tu pun ada. Tu tak kenalah. Sesuatu benda bukan jadi dengan perkataan Tuhan kata jadi maka jadi, tidak. Yang memberi kesan bagi ada sesuatu ialah sifat kudrat. Allah Ta'ala yang bersifat kudrat lah yang memberi kesan. Bukan Allah Ta'ala yang bersifat kalah yang memberi kesan sesuatu tu jadi ada, jadi binasa. Tak. Ni lah bimbang bila kita hidup mengaji tafsir ke apa semua, sedangkan guru yang mengajar tu tidak berkeahlian pun dalam bidang tersebut. Apatah lagi dalam tidak berkeahlian pun dalam ilmu tauhid, apatah lagi dalam ilmu tafsir. Dia pun mengajar yang menyebabkan orang panggil anak-anak murid saat ni tu salah faham. Sebab tok guru tu sendiri hok dok mengajar tu tak betul dah kefahaman dia terhadap ilmu tauhid ni. Jadi orang nak mengajar tafsir ni dia kena cukup lekatlah ilmu-ilmu lain. Sebab tu awal-awal lagi dah kita kata, kita nasihat jangan gaduh, jangan gaduh. Terutama kita hok muda-muda nak baca tafsir tanpa rujukan dengan tafsir-tafsir ulama, apatah lagi dengan ilmu tauhid, ilmu syariatnya tak kemah lagi. Nak baca tafsir menyebabkan jadi rosak pentafsiran ilmu tafsir itu sendiri. Tapi orang lain ni gaduh lah. Dia ingat ilmu tafsir ni ilmu huraf gitu saja. Banyak yang beranggapan begitu. Sedangkan tanya tauhid, fiqh, ilmu alat lain banyak lagi. Tak mendalami, tak faham. Dia nak baca tafsir, dia nak baca terjemah, dia nak mengajar orang, banyak yang berlaku begitu. Sebab itulah bila kita nak mengaji sesuatu bidang ni, pastikan dulu orang dalam bidang tersebut keahlian dalam bidang tersebut. Nak tahu lagu mana dia keahlian, paling tidak dia ada ijazah pada pengajian tersebut. Kita tahulah kata dia ada ijazah ni, pengakuan daripada guru dia boleh mengajar tafsir. Itu pentingnya. Baik, sesat di situ qadirun kaunuhu qadiran. Dan muridan, jadi kudrat tu tugas dianya ialah taksir memberi kesan daripada tak ada kepada ada kepada tak ada dan sebagainya. Dan muridun kaunuhu muridan, artinya yang berkehendak, keadaan Tuhan yang berkehendak. Berkehendak di sini kita sebut dah. Maksud katanya bukan kata berkehendak dengan makna memerlukan dah, tetapi berkehendak dengan makna Allah Ta'ala jadi sesuatu tu dalam keadaan dia sendiri kehendak nak buat, bukan sebab ke dipaksa oleh orang lain, tidak. Dan mustahil ia Allah bersifat yang lalai. Dan qadirun artinya yang kuasa, kaunuhu qadiran. Dan mustahil ia Allah bersifat dengan lemah.
dan muridun, yakni kaunuhu muridan, artinya yang berkehendak, yakni keadaan Tuhan yang berkehendak. Dan mustahil ia bersifat dengan lalai. Dan sami'un, yakni kaunuhu sami'an, artinya yang mendengar, yakni keadaan Tuhan yang mendengar. Mendengar ni kita sebut dah, mendengar dengan tiap-tiap apa yang ada, sama ada benda tu harus ataupun benda tu yang wajib. Kalau benda tu mustahil, Tuhan tak dengar lah. Sebab apa? Sebab benda mustahil tu tentu sekali tak akan ada. Biar kita reti benda mustahil tu apa, benda harus tu apa, benda wajib tu apa. Kalau benda wajib kita tak tahu, apa benda wajib, benda mustahil tu apa, benda harus tu apa, itu menunjukkan kata kefahaman kita terhadap ilmu tauhid hak fardu ain ni tak lepas lagi lah. Nak lepas lagu mana kalau benda wajib, benda harus, benda mustahil pun kita tak reti. Dan mustahil ia Allah bersifat dengan tuli. Dan basirun kaunuhu basiran, artinya yang melihat. Dan mustahil ia Allah bersifat yang buta. Dan mutakallimun, yakni kaunuhu mutakalliman, artinya yang berkata-kata. Dan mustahil ia Allah bersifat dengan kelu. Habis situ. Jadi habislah bahasa kita di dalam sifat maknawiyah. Secara ringkas ni, secara ringkas. Tak sinak itu panjang ke dalam ilmu tauhid ni. Bermula yang harus bagi hak Ta'ala itu, iaitu berbuat tiap-tiap mungkin atau meninggalkan berbuat dia mungkin. Ni pun di dalam ilmu pengajian ilmu tauhid ni kita kena wajib tahu. Benda ni harus pada akal, tapi wajib pada syarak kita nak kena tahu. Apa dia? Iaitu sifat yang harus bagi Allah Ta'ala. Apa sifat yang harus bagi Allah? Iaitu Allah Ta'ala membuat atau meninggalkan buat. Kalau kita kata wajib atas Allah nak membuat sesuatu perkara, maka itu menunjukkan lemahnya Allah. Sebab apa lemah? Kerana ada sesuatu yang mana boleh tekan Tuhan, mu kena buat benda ni. Nampak ni? Seperti mana di antara pegangan Mu'tazilahnya menyatakan kata wajib Allah Ta'ala ni utuskan Nabi. Kerana kalau tak utuskan Nabi Rasul, kita tak tahu ke hukum syarak. Kalau kita nampak dengan cara tak mengaji, supaya betul ya pegangan tu. Tapi rosak. Kenapa? Kerana bila kita telah menetapkan kata wajib Tuhan utuskan Rasul, itu satu tekanan. Bila tekanan menunjukkan kata Tuhan itu lemah kerana ditekan oleh sesuatu benda yang lain, iaitu makhluk. Makhluk pula boleh tekan Tuhan. Sebab tu kita tak boleh nak tekan Allah Ta'ala. Mana boleh kita nak tekan Tuhan, kena buat gini, kena, tak boleh. Kenapa? Kerana mustahil hukumnya. Apa mustahil? Kerana menyebabkan jadi lemah Allah Ta'ala. Nak jadi Tuhan lagu mana kalau ditekan oleh sesuatu? Tentu tak boleh. Baik. Jadi hal ni kita kena tahulah sifat haru tu sifat yang mana kita katakan pada hukum akal kita. Pada hukum akal kita, kalau orang tanya boleh ke dok Tuhan nak buat gini, nak tinggal benda ni, jawab kata harus. Terima dua-dua belah. Salah satu daripadanya. Dan lawan bagi sifat harus ni, iaitu apa? Wajib atasnya atas Allah berbuat tiap-tiap mungkin. Wajib Tuhan kena buat. Wajib ni lah jadi tekan. Atau meninggalkan dia membuat ke yang mungkin. Sama juga di antara benda mungkinnya, kita kata memasukkan orang beriman dalam syurga, memasukkan orang kafir ke dalam neraka. Benda tu wajib ke harus? Jawab kata benda tu harus. Boleh saja Tuhan nak letakkan orang beriman dalam syurga ataupun dalam neraka. Orang panggil harus pada zati, pada hukum asal. Harus Tuhan nak letak kita di mana-mana tempat. Tetapi menilik kepada janji Allah, kerana Allah Ta'ala berjanji dan Allah Ta'ala mustahil menyalahi janji dia. Allah Ta'ala berjanji orang buat baik ni dimasukkan dalam syurga, orang buat jahat sebaliknya, maka jadi wajib aridi. Asalnya harus zati. Hukum asal harus Tuhan nak letak kita mana-mana, walaupun kita ni amal taat sekalipun.
Tapi bila tilik pada janji Allah, maka mustahil. Innallaha la yukhliful mi'ad. Maka mustahil Tuhan memasukkan kita ke dalam syurga kalau kita ni termasuk daripada orang yang beriman. Dia panggil mustahil aridi, iaitu tilik kepada janji Allah. Kalau semata-mata dia nak memasukkan syurga ke neraka, kau tu harus bagi Allah Ta'ala. Ni baik. Dan lawannya wajib atasnya Allah berbuat tiap yang mungkin. Mustahil. Wajib tu yang kena buat ni mustahil. Kita kata wajib tu hukumnya mustahil. Atau meninggalkan dia wajib tu yang kena tinggal buat, dah harus saja. Ataupun kita kata mustahil atas Allah Ta'ala, tiada berbuat mungkin itu. Maksudnya mustahil tu yang tiada membuat, maksud kata Tuhan tentu akan kena buat mustahil tu. Perkara tu tentu Tuhan kena buat. Mustahil. Maka keduanya itu mustahil pada Allah Ta'ala. Ni kalau orang baru belajar ni pening sikit lah. Maka keduanya itu kedua mana? Kata wajib Tuhan buat makhluk ataupun mustahil Tuhan buat makhluk. Maka keduanya kata wajib Tuhan buat atau mustahil Tuhan buat saat ni tu hukumnya mustahil pada akal. Boleh ni? Dia kena perhati harusi betul dalam ilmu ni baru kita faham. Huraya dia sama je. Huraya dia tu lagi kalau kita tauhid hak mana sama saja huraya bahasa dia nya. Cuma kalau pergi ke kitab besar lagi gak bahasa lebih luas. Gitu saja. Dan lagi wajib kita iktikadkan bahawasanya Allah Ta'ala tiada mengambil faedah daripada segala perbuatan dan segala hukumnya. Ini pun bagai hak wajib kita pegang juga. Mana? Mustahil Allah Ta'ala saat itu ambil faedah pada perbuatan daripada hukum. Mana perbuatan? Seperti Allah Ta'ala buat kita, Allah Ta'ala buat bumi, Allah Ta'ala buat anak di kita. Adakah Allah Ta'ala ambil manfaat pada kejadian dia? Tak. Allah Ta'ala tak ambil manfaat. Kalau Allah Ta'ala ambil manfaat pada kejadian yang dia buat, itu menunjukkan kata lemah Allah Ta'ala. Supaya kita buat rumah, kita buat perabot, kita ambil manfaat dengan benda kita buat. Allah Ta'ala tidak mengambil manfaat. Kerana mengambil manfaat daripada kejadian itu menunjukkan kata kelemahan Allah Ta'ala. Dan tidak juga Allah Ta'ala ambil manfaat pada hukumnya. Hukum mana? Seperti Allah Ta'ala tetapkan kita dengan semaya, Allah Ta'ala tetapkan kita dengan puasa, dengan amal soleh, dengan birrul walidain. Adakah Tuhan ambil manfaat dengan makna kalau semua orang pakat ibadat pada Allah, kuasa Allah Ta'ala kau tambah? Kalau orang tidak beramal soleh, pakat buat maksiat, adakah kuasa Allah Ta'ala jadi berkurang? Tidak. Itu kata tidak ambil manfaat pada perbuatan daripada hukumnya. Yang ambil manfaat pada hukum Allah Ta'ala tu kita. Maksudnya bila kita beramal soleh dapat manfaat. Sama ada manfaat tu yang kita dapat lihat dengan bersegera, supaya orang buat kajian dengan solat, dengan puasa ni dapat menyihatkan tubuh badan, ataupun manfaat saat ni tu dengan janji syurga Allah Ta'ala. Hak ni lah kita ni duk idam-idamkan. Dan mustahil ia Allah mengambil faedah atas yang demikian itu. Dan lagi wajib kita iktikad. Ini benar-benar wajib iktikad belakang ni. Jadi katakanlah kita tak belajar dalam ilmu ni, kita tak tahu gapo benda hak kita kena iktikad. Baik, sekarang ni boleh ke kita nak reti, nak iktikad kalau kita tak tahu kata bagi hak wajib iktikad? Tak. Ibarat kata kita ni tak ada dengar pun berita SOP semasa PKP diketatkan dan sebagainya. Kita tak dengar berita. Kita pun tak ada tengok WhatsApp gapo. Boleh ke tak kita nak tahu SOP undang-undang semasa? Tentu sekali kita kata, tak dapat tahulah. Bila tak dapat tahu, bagaimana kita nak menjalankan SOP saat ni? Kita sendiri nak berlaku diri kita ni jangan langgar undang-undang saat ni, kalau kita sendiri pun tak tahu. Jadi nak ayat kata kalau kita ni tak belajar dalam ilmu tauhid, sedangkan banyak dalam ni dia nak terangkan kita gapo benda kita kena pegang, gapo kita kena tolak,
Bagaimana kalau kita tak belajar, kita nak pegang ke benda saat ni? Tentu sekali kita tak dapat nak memahami apa yang wajib kita iktikad, kita imani. Hanya sekadar kata Allah Ta'ala tu Tuhan, ni tak mencukupi lagi. Tak, Tuhan hak lagu mana kita nak imani? Tu kena bahas lah tu. Ni kena bahas. Tuhan hak lagu mana kita imani? Salah satu daripada Tuhan. Tu rosak juga walaupun kita pergi Tuhan tu satu, walaupun kita pergi kata Allah Ta'ala tu Tuhan. Rosak juga sebab kita masih pergi Tuhan tu di antara Tuhan-Tuhan yang lain. Rosak. Baik kalau kita kata ada kita semua pergi Tuhan ni satu. Lagu mana satu Allah? Allah Ta'ala satu, besar supaya kita, bahkan Allah Ta'ala besar, lebih besar pada kita. Tu pun rosak juga. Tidak imani dengan kata Qul huwallahu ahad lagi. Seperti mana kita telah bahas sebelum pada ni. Dia benar-benar hak jenis gitu, hak kita contoh ke tu, hak tu boleh rosak akidah. Dan lagi wajib kita i'tikad baharu sekalian alat ini dengan segala isinya. Isi-isi alat ni baru berlaku. Nak kena beriman juga. Kalau orang pergi kata alat ni koding, dia pergi Allah Ta'ala satu, Allah Ta'ala kuasa, Allah Ta'ala mendengar melihat. Tapi dari masa yang sama dia pergi ke alat ni koding. Tu rosak juga akidah. Nak bawa pada kupu juga. Kenapa? Kerana bila dia pegang kata alam ni koding, alam ni sedia ada, tak ada je cipta, maka orang panggil ta'addudil qudama, berbila-bila benda hak sedia. Mustahil. Kita kena pegang benda mustahil tu. Tu jadi rosak akidah kita. Nampak ni? Jadi ada benda yang terlepas daripada rintihan Allah. Mana? Alam ni. Sebab apa? Alam ni ada, sedia lagi dah. Jadi bila dah ada sedia dah, dia dah isi-isi dia, lauknya, bukit bukaunya, kalau gitu tak memerlukan pada Tuhan adalah buat. Kalau gitu tidak bersifat dengan kesempurnaan lagi lah Allahnya. Kenapa? Kerana kita dah sebut dah sifat kesempurnaan ni, Allah Ta'ala tu yang pertama dia tak berhajat kepada apa-apa, yang dipanggil dengan istighna, terkaya, tak berhajat Tuhan pada apa-apa. Yang kedua, hak sifat hak terbesar juganya, sifat ketahanan ni, mestilah semua perkara ni berhajat ke dia seorang, iaitu iftiqaru kullu ma'adahu ilaihi. Jadi kalau kita pergi kata alam ni qadim, menunjukkan kata bukan kata sekara saja terlepas daripada kuasa Tuhan. Banyaklah. Moga benda hak bagi dalam alam ni berapa perkara lagi. Tu buat pada rasa akidah kita. Ni, patut teori Big Bang dan sebagainya. Big Bang kau ikutlah. Teori yang menunjukkan kata alam ni ada terjadi dengan sendiri tanpa ada Tuhan je cipta. Tu semua boleh merosakkan akidah kita. Jangan kita buat banding dengan orang tak berakidah. Supaya orang-orang barat ni, dia nak buat teori apa sekalipun ikut dia lah. Moga dia tidak ada pegangan. Kita ni ada kitab kita dah, buku panduan kita dah. Jadi kita lari daripada buku panduan tu, rosaklah kita. Walaupun kita semaya, puasa, bertakwa, kita ni semua bersedekah habis, orang miskin kita tolong jadi kaya belakang dah. Orang miskin sana nak kata kuatnya ibadat kita, tapi bab akidah rosak tak ada gapo. Haba'an mansura, jadi debu-debu bertepangan gitu saja amalan. Nampak supaya amalan, tapi hakikatnya tak dikira oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Kerana akidah rosak. Enggak orang learning, kita tengok masyarakat kita bab akidah ni kurang penekanan. Sebab tu kita nak kena betulkan masyarakat kita. Kurang penekanan pada bab akidah. Bab ibadat, masya-Allah, masyarakat kita ni susah pun tolong orang, senang apatah lagi. Tapi bab akidah ni setara mana mengambil beratnya masyarakat terhadapnya. Sedangkan hak itulah asas tunjang kitanya. Tepat nak bergantung amalan, nak bagi diterima tak diterima, hak itulah asalnya. Tapi di situ dia mau tak ambil kira, menyebabkan jadi gitu sajalah. Supaya amalan orang-orang kafir duk buat baik atas muka dunia, adakah mereka tu akan mendapat balasan di hari akhirat? Jawabnya tak dapat. Pahala gapo? Kenapa? Kerana mereka tidak beriman pada Allah. Dan mustahil ia alam qadim. Dan lagi wajib kita iktikadkan baharu sekalian alam ini.
Dan mustahil ia ala qadin. Kita kena pergi kata alam ni baru Tuhan buat, bukan sedia ada dah, tidak. Dan lagi wajib kita iktikadkan tiada memberi bekas sesuatu daripada alam ini, seperti tiada memberi bekas bagi air pada memuaskan dahaga, dan nasi pada mengenyangkan, dan lainnya ubat menghilangkan penyakit. Jadi benda-benda tu tak boleh kita pergi memberi kesan. Cocok vaksin, tak kena covid dak. Patut kalau gitu tak payah cocok. Salah faham tu. Nasi memang tak mengenyangkan, tapi kita makan ke tak? Makan. Apa? Atas dasar usaha. Ni. Ubat menghilang penyakit ke tak? Tak. Lepas tu buat apa dak ubat juga? Usaha kita yang menghilangkan penyakit Allah Taala 100%. Cuma Allah Ta'ala jadikan asbab musabab ni mudah bagi kita nak ikhtiar. Sebab Tuhan suruh kita ikhtiar, Tuhan suruh kita usaha. Tapi dalam masa yang sama, usaha yang kita duk buat saat ni tu, dia langsung kita kena pergi tak memberi kesan sikit habuk, walaupun 1%. Apatah lagi dengan usaha kita pergi 50% memberi kesan pada usaha Tuhan 50%, tu lagi dah 1% saja pun daripada usaha kita tak memberi kesan. Cuma Tuhan suruh kita ikhtiar. Dah usaha, dah lapar agak cari makan lah. Terkadang ada saja orang makan tak kenyang, orang minum tak hilang dahaga. Tu orang panggil benda tu benda yang harus, kerana meminum air tu tak semestinya hilangkan dahaga. Nabi Ibrahim dia meletak dalam api Namrud tu, terbakar ke tak? Tak. Lepas tu mustahil. Harus. Kenapa? Kerana api tidak membakar, yang membakar Allah. Cuma zahirnya dengan api. Hakikatnya Allah yang membakar. Tapi kalau Tuhan tak izin membakar, letaklah bersama dengan api, tak terbakar. Ni pegangan ni lah kita kena kemah. Kita di dalam masalah tawassul ke apa semua, orang di dalam kita ahli sunnah ni, kita pergi betul-betul dah Allah Ta'ala. Lepas tu buat apa duk tawassul, duk minta dengan orang, minta dengan tu? Tidak minta. Tidak minta dengan demoning. Cuma hak Nabi SAW dah ajar kebenaran di atas kita nak tawassul. Supaya kita supaya ada seorang yang buta mari pada Nabi SAW, dia ada penyakit maka minta Nabi SAW ubati. Nabi ajarkan dia dengan apa? Dengan solat, ambil wudu, dia solat, solat 2 rakaat, solat hajat, kemudian minta inni atawassal bika ila rabbi lituqdai hajati. Adalah datang waris hadis Nabi SAW. Maka hak tu Nabi beri keizin cara di antaranya untuk kita nak meminta pada Allah, minta dengan Allah. Supaya ibarat begini lah, ibarat seseorang nak kerja. Ada adik-beradik dia tu di dalam satu syarikat hak dia nak kerja saat ni. Jadi dia minta adik dia, anak beranak dia untuk memudahkan dia saat ni tu nak kerja. Jadi maksud katanya dia minta orang tu tolong permudahkan urusan. Supaya kita pergi minta tolong doktor, tolong saya demam. Adakah kita minta dengan doktor? Tidak, bukan kita minta dengan doktor. Lepas tu dia kata doktor tolong ubat saya tu, kita pergi Allah Ta'ala. Cuma dengan cara usaha, di antara usahanya dengan cara minta dengan doktor. Hakikat bukan minta dengan doktor pun, sebab kita tahu doktor tu tak beri kesan pun nak menyembuhkan penyakit kita. Bahkan dia sendiri pun terkena penyakit. Jadi jangan gaduh lah nak kata hukum dengan sesak, dengan syirik, dengan kupu. Ni kadang-kadang bukan hak tawassul dengan para anbiya gapo, panggil seru nama ya Rasulullah tu pun syirik dah. Ni orang kita hak tak mengaji. Kita jawab kata kalau begitu gak semaya kita, orang semaya syirik habis. Sebab apa? Sebab orang semaya tu di antara syarat rukun dianya kena seru nama Nabi. At-tahiyatul mubarakatus salatu assalamualaikum ayyuhan nabi. Kita seru, hei nabi, ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah barakatuh.
rukun dia tu. Rukun dalam solat membaca tahiyat. Dia baca tahiyatnya gitulah. Lepas tu suruh nama Nabi. Kalau kata syirik, syirik habis orang semaya. Lepas tu tak syiriknya, orang tak semaya masuk syurga. Kena hukum gitu tu. Sebab tu kena mengaji banyak ni, mengaji banyak turut ulama. Mudah je hidup kita ni. Hidup kita ni turut ulama ya. Kita nak ngaji banyak tak sedah, nak turut ulama tak juga. Tak ada cara dalam nak selamat kita. Baik, dengan segala isinya dan mustahil maksudnya seperti tiada memberi bekas bagi air pada memuaskan dahaga dan nasi pada mengenyangkan dan lainnya, dan mustahil ia memberi bekas makhluk ni seperti yang tersebut itu. Tak ada kita pergi duk tawasul tu bukan kita pergi mana tu memberi kesan. Tak. Tapi hak tu hak dibenarkan syarak. Maka jangan duk gaduh nak syirik je. Kalau tawasul dengan amalan, hak tu ada hadis juga ni. 3 orang yang mana terperangkap dalam gua tu masing-masing bertawasul dengan amalan. Adakah dia minta dengan amalan dia? Tidak. Dia bertawasul jadi ke perantara hak mana dibenarkan oleh syarak. Jangan kita lebih daripada hak syarak pula. Supaya kita pula hak tu syarak nak hukum syirik tak syirik. Padahal dari syarak terhukum dengan syirik. Tanbihun ay hadhihi munabbihun liman ghafala. Artinya ini satu penjagaan bagi mereka yang lalai. Hadza munabbihun liman ghafala. Ataupun kita terjemah dengan kata awas, peringatan di sini. Artinya jaga-jaga engkau dengan kata orang tiada memberi bekas sesuatu daripada alam ini. Kena jaga-jaga. Maka sebenarnya lah sekali-kali tiada memberi bekas daripada sekalian kudrat yang baharu ini pada hakikatnya. Memanglah pada hakikat ni ubat tak beri kesan, makanan tak beri kesan, doktor tabib tok bomo tak dapat menyembuhkan. Tetapi memberi bekas pada adatnya juga. Pada adat saja. Kita kata makan nasi kenyang. Kupu kalau kita kata gitu. Ni awak makan ubat panado ni, sembuhlah. Kupu kalau kita kata gitu. Tak kupu. Sebab kita ada pegangan dah dengan Allahnya. Seperti nak cuma lebih molek gak. Kita kata makan ubat ni insya-Allah Allah Taala lebih sembuh. Itu lebih beradab, lebih elok. Dia kata tak apa makan ubat ni sembuhlah tu sehari 2. Tak bawa kupu lagi kecek gitu. Sebab kita ada pegangan dah. Orang ni cepat nak kupu orang. Ni ulama dulu usaha nak iman ke orang hak kafir nak masuk dalam Islam. Orang ni nak kafir ke orang Islam nak suruh keluar daripada Islam. Orang gini tak boleh ambil agama dengan dia. Rosak. Seperti nasi itu mengenyangi pada adatnya dan air itu memuasi dahaga pada adatnya. Adapun yang diceritakan oleh syarak bahawa adalah kudrat yang baharu dan kudrat Allah Ta'ala yang azali itu beserta keduanya kudrat Allah dan kudrat makhluk ni pada sesuatu perbuatan tetapi dengan tiada bersentuh dan tiada berjauh. Kudrat Tuhan dengan kudrat makhluk tu, dan tiada berhampiran antara keduanya, hak Tuhan dengan hak makhluk, seperti firman Allah, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Artinya bermula Allah Ta'ala itu serta dengan kamu di mana ada kamu. Bukan kata Tuhan tu mari duduk dekat dengan kita, duduk depek, duduk bersetuh dengan kita, tidak juga duduk berjauh. Bukan makna gitu. Maka kita ketahuilah wa huwa ma'akum ni makna pengetahuan Tuhan. Itu mudah kita nak faham. Daripada perkataan ini bahawasanya kudrat yang baharu dengan kudrat yang azali ini beserta keduanya pada suatu perbuatan. Tetapi kudrat yang baharu itu dinamai dengan kasbi jua. Kasbi ni usaha je lah. Artinya usaha jua, tiada memberi bekas. Maksudnya kita ni kena ada usaha juga. Kudrat di makhluk makan. Dan Tuhan, kudrat Tuhan wika kita kenyang. Tapi nak kata Tuhan suruh kita usaha pada ikhtiar. Cuma hak kita ada usaha ni dia kudrat hak dinasib gapo tu tak beri kesan pada kita kenyang ke lapar. Hanya kudrat di Allah Taala saja. Dia kata artinya usaha juga tiada memberi bekas.
Dan kudrat Allah Ta'ala yang azali itu dinamai khalqi jua. Hak ni kasbi, kudrat kita ni kasbi. Hak kudrat Tuhan tu hak khalqi, hak menjadi. Artinya yang menjadikan sesuatu seperti mana firman Allah Ta'ala, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Artinya bermula Allah Ta'ala lah yang menjadikan kamu dari tiap-tiap barang apa yang kamu kerjakan. Hak sekarang di atas muka bumi ni, hak kita dak kerjakan, semuanya daripada perbuatan Allah. Hak kita dok baca kitab, hak kita boleh dok tengok, hak kita boleh dok gerak tangan, dok gerak kaki, dok gerak apa saja ni, semuanya daripada kudrat Allah. Cuma kita ni usaha nak akak tangan. Dok. Berserta saat ni tu maksudnya kita usaha nak akak, Tuhan bagi akak. Hak usaha kita tu dipanggil, kudrat kita tu dipanggil kasbi, tapi hak dok jadi ke boleh terangkat ni khalqi daripada Allah Ta'ala semata-mata. Jadi maksudnya jangan kita saat ni tu dah bila Allah Ta'ala kuasa kita tinggalkan semata-mata usaha kita. Tu jangan. Hak tu nak jadi pada pegangan puak Jabariyah. Yang mana banyak kadang-kadang diartis orang-orang hok mana kita kata ke, ataupun orang hok ahli maksiat ko, yang mana bila orang tanya dia bila nak taubat, dia kata tak siapa taufik hidayah Allah Ta'ala lagi. Tak siapa seru lagi. Dia pelbagailah alasan-alasan yang disebutkan. Ingat, orang jenis gini ni orang jenis pegangan Jabariyah. Walaupun dia tak kata aku Jabariyah, ni pegangan di antara pegangan yang rosak. Orang Islam ahli kiblat, tetapi di antara pegangan hak rosak hak Nabi SAW sebut kata lagi akal berpecah umat aku pada 73 puak saja hak betul. Jadi di antara puak hak daripada hak rosak ni ialah puak Jabariyah lah, yang mana dia ni pegang dengan semuanya Tuhan kita ni tak payah nak usaha bergapo. Jadi mana-mana orang hak beralasan bakpo tak taubat kerana Tuhan tak buka pintu hidayah dia lagi, sedekah dia sendiri tak ada usaha pada nak sahabat dengan orang baik, usaha dengan duduk pada tempat ilmu, usaha dengan nak mengaji agama, tak usaha. Dia dok salah ke Tuhan semata-mata. Ni puak Jabariyah ni, walaupun dia tak mengaku Jabariyah. Sebab itulah banyak ni orang kita learning bila duk mengaji dalam kitab ilmu tauhid, duk cara ni pegangan Mu'tazilah, ni pegangan Jabariyah, ni Qadariyah. Adalah setengah-setengah mai duk kata duk mengaji gapolah ni Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah. Tak ada dah zaman learning. Siapa kata tak ada? Tu yalah dah tu. Kata gitu kata Jabariyah. Dak Mu'tazilah hak mendahulukan akal. Banyak lah ni. Walaupun jelas dalam ayat Quran dia tolak. Kenapa? Kerana dia nak dahulukan akal. Termasuk pada pegangan puak Mu'tazilah. Walaupun dia tak mengaku aku ni golongan Mu'tazilah, tak semestinya begitu. Supaya orang sesat tak semestinya kena mengaku sesat baru dikatakan dia sesat. Orang gila tak semestinya dia mengaku dia gila baru dikatakan dia gila. Tetapi keadaan dia tu orang panggil gila, keadaan dia tu orang panggil sesat, keadaan dia tu orang panggil Mu'tazilah, keadaan dia tu orang panggil Jabariyah dan sebagainya. Keadaan dia tu orang panggil Wahabi. Dia tak kata aku Wahabi, sekalipun keadaan awak tu awak ni golongan Wahabi. Umpamanya habis itu. Terlepas cakap juga Wahabi ni. Asal tak saya nak bala. Bukan jenis gitu. Biar gerti lah. Jadi kita kena hindarkan. Jangan kata duk mengaji ilmu tauhid sia-sia. Zaman ni zaman moden, zaman cocok vaksin dah, zaman 2020, 21 dan sebagainya. Jangan kecek gitu. Pegangan rosak ni ada setiap zaman. Dia pegangan gitu serupa dengan pegangan dulu, walaupun dia tak nama ke diri dia tu golongan puak-puak tertentu. Menjadikan sesuatu seperti firman Allah Ta'ala, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Habis itu. Kita berhenti sinilah. Qala al-musannif faidatun. Wallahu a'lam. Sallallahu rabbuna 'alan nuril mubin Ahmadan Mustafa Sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna 'alan nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, rabbana zidna ilma, Allah faqihna fid din wa 'allimna ta'wil, waj'alna min ibadikal mukhlasin, waj'alna min aulaikas salihin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahil alamin. Taqabbalallahu minna.